Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini tersebar satu video TikTok di mana video itu ada saya bagi di bahagian description di bawah, di mana dalam video tersebut secara ringkasnya Ustaz Wadi Anwar menerangkan bahawa ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada hari ini ada satu kumpulan. Kumpulan mana tu ya? Yang menimbulkan kekacauan, membuat kekacauan, yang suka membidaahkan, dan kumpulan ini disebut sebagai geng hadis sahih yang tak suka pengangguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu Ustaz Wadi memberikan dalil di mana dalam sirah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berkumur-kumur, apabila baginda meluahkannya, para sahabat berebut-rebut untuk mengambil sisa air kumur baginda. Kemudian Ustaz Wadi membuat kenyataan, saya kod, saya yakin kalau geng hadis sahih ni tengok para sahabat buat macam itu, nescaya mereka akan membidaahkan para sahabat itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya nak ulas beberapa perkara tentang kenyataan Ustaz Wadi tersebut. Pertama, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku dalam dua bentuk. Pertama secara lisan, kedua secara tabaruk, yakni mengambil berkat daripada peninggalan baginda. Tentang secara lisan, ada sebuah hadis, ingin saya bacakan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dan rakan-rakannya dalam semakan mereka ke atas Musnad Ahmad. Ni geng hadis sahih lah ni, kan? Nak guna hadis sahih. Betul lah tu. Okay, geng hadis sahih bukan tolak hadis dhaif. Geng hadis sahih menerima hadis dhaif apabila ia disampaikan, digunakan berdasarkan syarat-syarat yang telah digariskan oleh para ulama. Kerana apabila jumhur para ulama membenarkan penggunaan hadis sahih, mereka telah meletakkan sejumlah syarat-syarat yang perlu diperhatikan terlebih dahulu apabila menggunakan hadis dhaif tersebut, ya. Tak apa, yang hadis saya nak baca ni hadis sahih, sanadnya sahih, dan dalam Musnad Ahmad hadis nombor 12093. 12093. Jika di dalam edisi yang ditahqiq, yang dicetak oleh Muassasah Risalah, hadis nombor 12551 daripada Anas bin Malik, ya. Anna rajulan qala ya Muhammad ya sayyidana wa ibna sayyidina wa khairana wa ibna khairina. Datang seorang lelaki, Anas bin Malik cerita, datang seorang lelaki lalu berkata, wahai Muhammad, wahai tuan kami, wahai anak kepada tuan kami, wahai yang sebaik-baiknya dari kalangan kami, wahai anak kepada yang sebaik-baiknya dari kalangan kami. Mendengar yang sedemikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas alaikum bitaqwakum, wahai manusia, aku peringatkan ke atas kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wala yastahwiyannakumus syaitana, dan janganlah kamu ditipu, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan. Ana Muhammad ibni Abdullah, saya Muhammad bin Abdullah, Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni, demi Allah tidak aku menyukai aku ini dinaikkan faqa manzilatil lati anzalanillahi azza wa jalla. Demi Allah aku tidak menyukai aku ini diangkatkan kedudukannya daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagiku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pengagungan secara lisan, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Padahal kalau kita dengar apa yang disebut oleh lelaki yang datang bertemu ya Rasulullah tersebut, biasa-biasa je. Wahai yang sebaik-baik di kalangan kami, wahai yang sebaik-baik, biasa-biasa saja, tak adalah pengagungan yang melampau. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Baginda mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan berhati-hati jangan terperdaya dengan tipu daya syaitan. Kemudian baginda bersumpah, wallahi aku tidak menyukai. Dia memang Rasulullah memang benar-benar tidak suka, ya, diangkat kedudukannya melebihi apa yang Allah telah berikan, yang ini sebagai seorang Rasul Allah sahaja.
sebagai seorang Rasulullah saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis ini, kami kumpulan hari ini ni, sebab itulah kami ini tidak berlebih-lebihan dalam berselawat kepada Rasulullah, tidak menyusun lafaz selawat yang berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah. Kami berselawat dengan apa yang baginda ajar. Kami tidak menyanyi nasyid, kami tidak berqasidah kerana di dalamnya kadang-kala ataupun seringkali terdapat pujian yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai Rasulullah, dan apabila seseorang itu mencintai orang lain, dia akan ikut apa orang tu suka dan dia tinggalkan apa orang tu benci. Apa yang disukai oleh Rasulullah, apa yang dibenci oleh Rasulullah, apa baginda sebutnya? Ma uhibbu, tidak aku sukai. Jadi Rasulullah tak suka puji lebih-lebih. Seseorang itu dia mungkin nak buktikan kasih sayang dia dengan memuji lebih-lebih, tapi perkara itu tidak disukai oleh Rasulullah. Sebab tu kami, geng kami ni tidak berlebih-lebihan dalam memuji, dalam selawat-selawat, dalam nyanyian-nyanyian, tak nyanyi pun, dalam kasidah-kasidah, tak berkasidah pun. Sebab apa? Sebab kami ikut apa yang Rasulullah suka dan kami tinggalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Itu poin penting. Yang kedua, pengagungan cara kedua ialah apa yang disebut sebagai tabarruk, yakni mengambil berkat daripada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bukan sekadar dalam kitab-kitab sirah, tetapi juga dalam hadis-hadis yang sahih diterangkan bahawa para sahabat ini memang bukan sekadar mengambil sisa peninggalan, tetapi berebut-rebut untuk mengambilnya. Salah satunya dalam hadis sahih Al-Bukhari nombor 2731 mengikut penomboran Fathul Bari. Hadis yang sangat panjang. Sangat panjang. Saya kod setengah daripadanya, ada di bahagian tengah itu. Seorang sahabat tu menerangkan, aku ni pernah menjadi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai para raja, baik raja Rom, raja Parsi dan juga raja Najasyi. Aku tidak melihat mereka mengagungkan raja-raja mereka itu sebagaimana para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah, mereka menadahnya dan kemudian menyapu ke wajah dan kulit mereka. Sebahagian daripada sebuah hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Al-Bukhari nombor 2731. Ini satu bentuk pengagungan juga. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, apabila para sahabat melakukannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang. Bandingkan dengan hadis yang pertama saya baca tadi, apabila sahabat datang dan memuji-muji Rasulullah, baginda melarang. Jadi pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua bentuk. Pertama, secara lisan, di mana baginda tidak suka dan baginda melarangnya. Kedua, secara tabarruk, dan itu baginda membenarkannya, dan ini disebut sebagai sunnah takririyah. Bila dah sebut perkara sunnah ni, saya masuk kepada bahagian kedua. Yang bahagian pertama, boleh ya? Saya ulang sekali lagi, pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berlaku dalam dua bentuk. Pertama, secara lisan, memuji baginda secara berlebih-lebihan, itu baginda tak suka. Kedua, mengambil berkat daripada peninggalan baginda, air wuduknya ke, air ludah ke apa ke, yang itu memang dibolehkan, kerana apabila para sahabat datang berebut-rebut mengambil sisa peninggalan baginda, baik air ludah ke, air kumur-kumur ke, air wuduk ke, baginda tidak melarangnya. Apabila baginda tidak melarangnya, berarti ia adalah sunnah takririyah. Kita masuk kepada perkara kedua yang saya nak sampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila geng hadis sahih ni yang suka membida'ahkan orang ni, kami bukan sesuka hati membida'ahkan orang, tetapi kami membida'ahkan amalan-amalan tersebut berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, berdasarkan hujah. Antaranya dalam kes ini, sunnah Nabi SAW ada 4. Pertama, sunnah qauliyah. Nombor 2, sunnah fi'liyah, perbuatan baginda. Ketiga, sunnah takririyah, persetujuan baginda terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Persetujuan baginda terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dan keempat, sunnah takririyah, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam urusan agama, padahal faktor pendorongnya ada dan faktor halangannya tiada. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh para sahabat,
yang kemudiannya dipersetujui oleh Rasulullah SAW, masuk dalam kategori yang ketiga tadi, sunnah takririyah. Maka seandainya geng hadis sahih ni nampak para sahabat buat sedemikian dan Rasulullah okey with it, tak pun melarang, geng hadis sahih tidak akan membidaahkannya. Sebab itu termasuk dalam sunnah takririyah. Jadi saya ulangi, geng hadis sahih ni bukanlah sesuka hati membidaahkan amalan-amalan sekian. Tetapi pembidaahan tersebut adalah berdasarkan ilmu, dalil dan hujah yang nyata. Jadi kena faham ya. Baik, jadi sekali lagi saya ulangi, itu adalah sunnah takririyah dan bukannya bid'ah. Seandainya geng hadis sahih ni nampak para sahabat buat, mereka tidak akan membid'ahkannya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan apa yang mereka lakukan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mengakhiri video ini, satu perkara saya nak sampaikan ya. Apabila dikatakan ahli sunnah wal jamaah, it is not that every Tom, Dick and Harry has the privilege to say that they are ahli sunnah wal jamaah. Ia bukanlah sesuatu yang setiap orang dengan sesuka hati boleh mendakwa dirinya ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ahli sunnah wal jamaah ni adalah satu manhaj atau satu metodologi dalam beragama. Secara ringkasnya, ahli sunnah, kalau kita dengar ahli kimia, apa? Dia seorang pakar dalam bidang kimia. Ahli geologi, dia seorang pakar dalam kaji bumi. Ahli hadis, seorang pakar dalam bidang hadis. Ahli tafsir, seorang pakar dalam bidang tafsir. Ahli sunnah ialah orang yang pakar dalam bidang sunnah. Ahli sunnah ialah mereka yang dapat membezakan pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang mana yang dibolehkan, yang mana yang dilarang. Ahli sunnah adalah mereka yang dapat membedakan apakah perkara itu sunnah ataupun bid'ah. Apabila seseorang itu mendakwa dirinya ahli sunnah wal jamaah tetapi dia tak boleh membezakan perkara-perkara tersebut, dia bukan ahli sunnah wal jamaah meskipun lisannya menyebut sedemikian. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli sunnah wal jamaah tidak dibuktikan dengan lisan, tidak dibuktikan dengan name tag, tetapi dibuktikan dengan manhaj ataupun metodologinya dalam beragama. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar. Kita ni mendakwa diri kita ni ahli sunnah wal jamaah, tapi masuk ahli sunnah wal jamaah pun tak faham. Apakah kita ni betul-betul ahli, pakar dalam sunnah? Tak apa. Ayo sama-sama kita belajar ya. Moga-moga membantu. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.